buku tulis dengan buku aktiviti belum ambil lagi kan? Jadi kamu hanya ada buku teks. Jadi nanti sambil kita belajar, murid-murid kena ambil buku teks ya. Okey, kita tunggu seminit lagi. Selamat pagi semua. Tunggu sekejap. Okey, seperti yang kita tahu, hari ini kita akan belajar tajuk ketumpatan kan? Kita akan sambung tajuk ketumpatan. Jadi sebelum kita tengok buku teks, seperti biasa, cikgu akan tunjukkan satu video. Jadi kita tengok video ini tentang ketumpatan. Okey? Sesetengah objek timbul di permukaan air manakala yang lain tenggelam. Mengapa? Ia adalah disebabkan oleh ketumpatan. Objek yang berbeza mempunyai ketumpatan yang berbeza. Apabila objek adalah kurang tumpat daripada air, objek tersebut timbul. Contoh-contoh ialah plastik, kayu dan gabus. Kalau plastik, kayu dengan gabus, mereka timbul. Kenapa mereka timbul? Jadi perkataan yang mesti kita guna ialah kurang tumpat. Kamu tak boleh cakap sebab dia ringannya, tidak boleh. Jadi kita mesti menggunakan perkataan kurang tumpat. Jadi kalau dia kurang tumpat, dia akan timbul. Jadi kalau dia lebih tumpat, dia akan tenggelam. Okey, kita sambung. Apabila objek adalah lebih tumpat daripada air, objek tersebut tenggelam. Contoh-contoh ialah logam, kaca dan tanah liat. Tetapi, adakah anda tahu anda boleh membuatkan objek yang lebih tumpat timbul di permukaan? Jadi hari itu kamu hantar buku, cikgu tanya, boleh tak kamu naikkan benda yang sudah tenggelam? Boleh tak kamu naikkan benda yang sudah tenggelam? Ariana dengan saja buka mic ya, sebab rasanya kita tak banyak, tak ada masalah. Jadi jawapannya boleh. Boleh. Jadi macam mana? Kita sambung sikit lagi. Permukaan air, sebagai contoh, sebiji telur. Apabila diletakkan ke dalam air, telur tenggelam kerana ia lebih tumpat daripada air. Untuk membuatkan telur timbul, tambahkan garam ke dalam air. Larutkan garam di dalam air sehingga ketumpatan air menjadi lebih tinggi daripada ketumpatan telur. Kalau Kesannya, satu sudu telur tidak timbul cukup, di tambah permukaan lagi air garam. satu sudu. Kalau tidak cukup, tambah lagi garam. Prinsip ketumpatan boleh diaplikasi dalam kehidupan seharian kita. Lihat kanak-kanak ini. Mereka berenang dengan selamat di dalam air dengan menggunakan pelampung dan jaket keselamatan. Udara di dalam pelampung dan jaket keselamatan menyebabkan pelampung dan jaket keselamatan menjadi kurang tumpat daripada air. Oleh itu, kedua-duanya timbul. Kapal timbul di permukaan air walaupun ia diperbuat daripada besi kerana udara di dalam kapal menjadikannya kurang tumpat daripada air. Sauh yang juga diperbuat daripada besi tenggelam di dalam air kerana ia lebih tumpat. Sangkar ternakan ikan dipasang dengan pelampung untuk menjadikan sangkar kurang tumpat daripada air. Oleh itu, ia timbul di permukaan air.
Jadi kamu harus ingat kalau dia timbul, kita menggunakan perkataan kurang tumpat. Kurang tumpat, dia akan timbul. Kalau dia lebih tumpat, maka dia akan tenggelam. Okey, jadi dengan itu kita sambung sedikit lagi. Kita tengok buku teks. Cikgu harap semua ada buku teks. Sambil itu selamat pagi Ariana, selamat pagi Sazuddin, pagi Damia. Damia, Fahim ada? Fahim ada Damia? Lepas tu Izara, ada kawan lain dengan kamu? Tak ada hujan hari ini. Okey, tidak apa. Kita sambung lagi ya. Kita sambung lagi. Semua murid sila tengok buku teks dulu sementara kamu belum dapat buku kan. Mesti tengok buku teks. Okey, cikgu share sekali lagi gambar. Tunggu sekejap. Kita tengok buku teks kita sekarang. Okey, kamu akan perasan skrin cikgu di atas. Jadi kamu boleh besarkan dia dengan double klik. Ataupun kamu rujuk kepada buku teks. Hari ini hujan, jadi sila buka kamu punya suara sampai ke tahap paling besar lah, baru kamu dengar. Okey, kita akan sambung sedikit. Jadi sekarang tengok sini. Kayu balak ini kan berat, kenapa dia masih boleh timbul di atas air? Kamu tengok gelang getah ini kan ringan, tetapi kenapa dia tenggelam di dalam air? Jadi kita tidak guna berat atau ringan ya. Konsep yang kita guna ialah kurang tumpat ataupun lebih tumpat. Kalaulah dia timbul di atas air, kita cakap dia kurang tumpat. Kurang tumpat daripada siapa? Kurang tumpat daripada air. Kalau gelang getah ini tenggelam, kita cakap dia kurang tumpat ke lebih tumpat? Kurang tumpat ke lebih tumpat? Kurang tumpat. Kalau kurang tumpat, dia akan timbul. Kalau kamu tengok dia tenggelam, sekarang dia lebih tumpat. Lebih tumpat. Daripada siapa? Daripada air. Sebab dia lebih tumpat daripada air, itu sebab dia tenggelam. Boleh tak kita timbulkan gelang getah ini? Jawapannya boleh kalau kita buat air itu lebih tumpat. Kalau air itu sekarang lebih tumpat, gelang getah ataupun benda lain akan jadi kurang tumpat. Okey, jadi dengar betul-betul ya sebab banyak perkataan tumpat tu muncul hari ini. Jadi kita tengok soalan cerita di sini. Jadi tengok ada satu biji anggur di dalam bikar. Oh, rupa-rupanya buah anggur lebih tumpat daripada air. Okey, jadi boleh tak buah anggur itu ditimbulkan di permukaan air? Ya, I know. Kenapa? Izara, kenapa? Kurang jelas. Kurang jelas. Okey. Tak apa, tunggu sajalah sebab hujan kan, kena tengok line juga. Okey, tidak apa, cikgu akan perlahankan, boleh ikut lepas ini. Okey, jadi boleh tak kita timbulkan buah anggur itu di permukaan air? Boleh kan? Jadi sini kata buah anggur boleh timbul jika air itu lebih tumpat. Kalau air itu lebih tumpat, lebih berat, jadi dia akan timbulkan benda ini ke atas. Jadi macam mana cara dia? Jadi kamu tadi pun dah dengar, tengok apa cikgu ni kata. Apabila garam dilarutkan di dalam air, tahun lepas kita ada belajar tajuk bahan yang boleh larut dengan bahan yang tak boleh larut kan?
Jadi garam dilarutkan dalam air. Kalau kita bubuh garam ke dalam air, air ini akan jadi lebih tumpat. Atau bahasa kita, air itu akan jadi lebih berat. Kalau air itu jadi lebih berat, tunggu sekejap. Tak ada. Okey. Kalau air itu jadi lebih berat, jadi kita akan dapat timbulkan benda yang lain. Contohnya buah anggur ini yang asalnya tenggelam boleh ditimbulkan. Jadi kita tambah apa? Kita tambah. Apa kita tambah? Kita tambah. Ya kelas. Kita tambah garam. Ya, kita tambah garam. Jadi air boleh menjadi lebih tumpat kalau garam ditambah. Apa berlaku kalau kita tambah gula pula? Boleh tak kita naikkan benda ini? Boleh tak kita naikkan benda ini kalau kita tambah gula? Boleh tak? Boleh. Ya, jadi kita pun tengok aktiviti di bawah. Kalau ikut dia suruh kita potong lobak itu jadi seekor ikan. Tapi tengok sajalah. Okey, lepas itu kita buang ke dalam air. Kalau ikut lobak merah itu memang di bawah. Jadi apa kita buat? Kita tambah gula. Macam garam, kita kacau ataupun istilah yang guna ialah aduk. Jadi lama kelamaan tengok dia sudah timbul. Kamu nak dia makin timbul, kita tambahlah makin banyak gula. Jadi gula pun boleh buat ikan itu timbul sebab gula akan membuat air itu lebih larut. Rasa-rasanya kita perlu menggunakan berapa sudu gula untuk timbulkan lobak ikan itu ya? 1 sudu cukup? Cikgu rasa 1 sudu tidak cukup. Mungkin kamu perlu 2 sudu ataupun 3 sudu ataupun 4 sudu. Jadi kalau kamu perasan dia tidak timbul, tambah lagi lah gula. Mengapakah model ikan boleh timbul? Sekejap. Okey. Mengapakah model ikan boleh timbul? Sebab sekarang kalau kita tambah gula, gula akan menyebabkan siapa lebih tumpat? Siapa? Ikan ke air? Air. Bagus. Jadi gula akan menyebabkan air lebih tumpat. Okey. Jadi ini pun aktiviti dia. Kalau kamu perasan, atas ini ialah minyak. Lepas itu tengah sini ialah air berwarna. Lepas itu kamu tengok bawah putih ini nama dia gliserin. Pernah minum teh yang 3 lapis itu kah? Kalau kita Sarawak, kita ada teh 3 lapis itu. Jadi dia pun macam ini. Kenapa mereka boleh berlapis-lapis? Sebab mereka punya ketumpatan tidak sama. Jadi kalau tengok sini, minyak paling atas, minyak paling kurang tumpat. Boleh dengar? Okey, minyak kurang tumpat daripada air dan gliserin. Siapa paling berat? Siapa paling tumpat? Jadi paling tumpat ialah gliserin.
Jadi ini nombor 2 tengah-tengah lah dia. Jadi konsep ketumpatan kita mesti tahu. Kita ambil sikit lagi masa. Jadi apa kegunaan ketumpatan dalam kehidupan kita? Jadi apakah kegunaan? Jadi tadi dalam video kamu pun dah tengok. Jadi tengok masing-masing kapal dan sauh ini dia diperbuat daripada besi. Kenapa kapal timbul tetapi sauh tenggelam? Jadi kita tak boleh cakap, oh sebab kapal itu ringan. Tidak. Kamu tengok kapal itu diperbuat daripada besi ya, berat tu. Jadi kita mesti cakap kapal timbul sebab dia lebih tumpat ke kurang tumpat? Lebih tumpat ke kurang tumpat? Kurang tumpat. Yes, kurang tumpat. Sebab dia ada udara. Bila ada udara di atas kapal itu, dia boleh timbul. Jadi kapal itu kurang tumpat, sauh besi ini lebih tumpat. Jadi hari ini kamu sudah belajar, jangan cakap dia ringan dan berat ya. Kita cakap lebih tumpat ataupun kurang tumpat. Selain daripada sauh besi, konsep ketumpatan juga digunakan dalam jaket keselamatan perenang ataupun pelampung keselamatan perenang. Sama saja. Konsep dia adalah untuk timburkan orang ataupun apa-apalah. Jadi sama ada konsep, sama ada jaket ataupun pelampung, dia menggunakan konsep ketumpatan. Begitu juga dengan sangkar ternakan, perasan tak ada banyak tong-tong kosong dekat sini. Tong-tong kosong dalam itu ada udara. Jadi ada udara, dia akan kurang tumpat daripada air. Jadi maka mereka dapat timbul. Jadi kalau macam itu, kita boleh guna dia untuk buat sangkar di atas air. Satu, buat sangkar. Kedua, kita boleh buat tanda. Tanda di mana sangkar kita. Jadi ketumpatan itu sebenarnya digunakan dalam kehidupan kita. Okey, hari ini punya mic tak lama sebab kamu tak ada buku. Jadi cikgu hanya tunjukkan apa yang perlu kamu tahu sahaja. Okey, jadi tunggu sekejap. Okey, jadi kita tengok. Oh, sabar ya Fahim, sabar. Oh, Fahim. Tunggu sekejap ya. Okey, jadi cikgu tunjukkan nota yang akan kamu buat pada hari ini. Cikgu sebenarnya sudah tunjuk dalam WhatsApp ya. Jadi cikgu buka WhatsApp sekejap. Jadi ini ialah nota kamu pada hari ini ya. Tak banyak, sikit saja. Okey, nanti bila kamu dapat buku, kita akan buat kerja ini. Jadi nanti tulis tarikh hari ini 16 Ogos, hari Isnin. Jadi kita belajar dua. Cerita boleh dengar? Tunggu sekejap. Okey. Okey, jadi yang pertama, macam mana kita buat air itu lebih tumpat? Jadi macam mana? 1, tambah garam. 2, tambah gula. Boleh tak kita tambah benda lain? Tak boleh. Boleh ya. Boleh. Cuma kamu kena cubalah sama ada dia akan lebih tumpat ke macam mana. Tapi yang janji jadi ialah kita tambah garam dengan tambah gula. Sains boleh cuba ya. Tapi itulah susah kamu buat dekat rumah. Jadi tengoklah bila. Tapi tengok berita rasanya bulan 10 baru kamu muncul di sekolah. Jangan-jangan nanti tahun depan baru kamu muncul di sekolah. Jadi tak apa, kita teruskan sahaja.
Jadi apa kegunaan ataupun aplikasi ketumpatan? Jadi kita boleh buat jaket ataupun pelampung, saur besi ataupun pelampung pada sangkar ternakan ikan. Ya, buku belum kamu dapat, jadi nanti bila kamu dapat, kamu kena buat inilah. Okey, jadi apa cikgu nak buat hari ini ialah cikgu nak kita jawab soalan buku aktiviti. Boleh ya, kita nak buat buku aktiviti. Wani baru masuk kan? Jadi nanti semua sila buka mic, kita akan menjawab ini sama-sama nanti. Okey, tunggu sekejap, cikgu buka buku aktiviti sekejap. Yang mana buka mic? Tunggu sekejap. Okey, ada orang yang bergema. Cikgu tengok siapa yang bergema. Wani, kamu kena tutup kamu punya mic sebab bergema. Wani tutup mic ya. Yang lain okey, tak ada masalah. Jadi yang lain buka mic. Okey, buku aktiviti belum kamu dapat, tapi kita tengok buku aktiviti sekejap. Kita harap cikgu punya komputer pun masih hidup. Okey, jadi tengok ini ialah aktiviti yang akan kita buat nanti. Jadi selain daripada Wani, cikgu mahu semua orang cuba menjawab ya. Cuba menjawab. Habis ini, habis kelas. Okey, seperti biasa, hari ini hari apa? Isnin. Okey, boleh tengok kan? Okey, cikgu besar sikit lagi. Okey, hari ini 16 Ogos ya. 16 Ogos. Bila kamu sudah siap, cikgu akan send gambar kepada WhatsApp, bantu kawan-kawan yang lain. Okey, tengok soalan. Nombor 1, Aisyah sedang menjalankan penyiasatan untuk mengkaji perbezaan ketumpatan antara buah P dan buah Q. Kamu tahu, tengok sini, buah P ini, buah Q ini tenggelam. Jadi soalan baik-baik. Nombor 1, mengapakah buah P tidak tenggelam? Kamu tengok buah P ini tak tenggelam. Kenapa dia tak tenggelam? Kalau tak tenggelam, dia timbul kan? Kalau dia timbul, dia lebih tumpat ke kurang tumpat? Kurang tumpat. Ya, jadi kita tulis buah P kurang tumpat daripada siapa? Air. Air. Bagus. Jadi nombor 2, bandingkan ketumpatan buah P dengan buah Q. Kamu tengok buah Q di bawah kan? Jadi buah Q ini kurang tumpat ke lebih tumpat? Boleh ikut? Kamu tengok buah Q, dia tenggelam kan? Jadi dia kurang tumpat ke lebih tumpat? Cuba teka. Lebih tumpat. Lebih tumpat. Okey, lebih tumpat. Jadi P ini masih kurang tumpat. P ini masih kurang tumpat. Itu sebab dia timbul di atas. Jadi sekarang bandingkan ketumpatan buah P dan buah Q. Jadi kita bandingkan buah P masih kurang tumpat daripada. Sekarang kita tak cakap air, kita bandingkan dia dengan buah Q. Buah Q memang lebih tumpat kan? Jadi buah P kurang tumpat. Itu sebab kamu rasa pening kenapa banyak kurang tumpat lebih tumpat tu. Jadi mesti dengar dengan jelas.
Kalau asal dia buah P, dia memang kurang tumpat. Susun dia, siapa di atas? Siapa timbul di atas? Buah P. Siapa? Buah P. Lepas itu siapa lebih tumpat? Siapa di dalam? Buah Q. Buah Q. Ui, senangnya. Macam itu sajalah. Jadi soalan terakhir. Apakah buah P? Apakah buah yang akan timbul? Tunggu sekejap. Buah pel. Buah pel. Pel boleh timbul. Okey, selain pel? Ada tak buah yang kamu tahu dia timbul? Buah apa lagi? Buku teks tadi, apa buah yang tenggelam? Apa buah yang timbul? Tak ada kan? Buah anggur. Jadi anggur itu tenggelam tadi. Jadi anggur isi dekat sini. Okey? Pel-pel lah. Okey, selain daripada buah apple pun akan timbul. Okey, yang timbul buah pel dan buah apple. Yang tenggelam tadi kamu tengok dah buah anggur. Okey, kita teruskan. Habiskan buku ini, habis kelas kita hari ini. Apa hari ini? Isnin. Okey, hari ini 16 Ogos 2021. Masih cerita tumpat. Jadi raja di bawah menunjukkan perbandingan ketumpatan beberapa jenis objek dan cecair di dalam sebuah bikar. Okey, cecair itu bukan sahaja air, apa-apa sahaja yang mengalir. Contohnya minyak, contohnya air berwarna, contohnya, tunggu sekejap. Oh, salah. Contohnya minyak, contohnya air berwarna, apa-apa sahaja ya. Okey, kita tengok. Kita ada kunci, gabus, minyak, blok mainan, tengah-tengah ada air. Tiba-tiba buah anggur dekat sini, bukan telur ya. Dan akhir sekali sirap. Soalan pertama. Nyatakan pemerhatian kamu terhadap gabus. Mana gabus tu? Gabus tu dekat sini. Dia timbul di atas mana? Dia timbul di atas? Minyak. Minyak. Jadi tulis gabus timbul di atas permukaan minyak. Ibu, kenapa bukan air? Sebab dia di atas minyak. Jadi apakah inference kamu terhadap gabus kalau dia timbul kurang tumpat ke lebih tumpat? Kurang tumpat ke lebih tumpat kalau dia timbul? Kurang tumpat. Ya, jadi kalau kamu perasan tajuk ini memang cerita kurang tumpat dan lebih tumpat. Gabus kurang tumpat daripada siapa? Minyak. Jadi cerita sini ialah minyak. Cikgu, boleh saya tulis kurang tumpat daripada air? Betul juga, tapi cerita sini dia di atas minyak. Kita habiskan dia saja ya. Sekiranya kunci dimasukkan ke dalam bikar, ramalkan kedudukan kunci yang betul. Kunci ini ialah besi. Kalau dia buang ke dalam, kamu rasa dia akan berada di mana? Kamu rasa kalau dia buang ke dalam, dia berada di sini? Di sini. Ataupun di paling bawah? Di paling bawah. Dia berada di paling bawah sebab dia satu berat. Dua, dia dibuat daripada besi. Dan jadi kamu letak X di paling bawah. Okey, kamu buat X di paling bawah.
Okey, kita teruskan lagi. Betul kamu cakap dia. Kenapa kamu cakap kunci itu di paling bawah? Kalau dia dalam kurang tumpat ke lebih tumpat? Cikgu rasa Sazuddin, kamu punya telefon bergema. Ya, kamu kena tutup ya. Ataupun kamu jangan berada di kawasan yang berangin. Okey, jadi kunci itu dia lebih tumpat daripada semua objek dan cecair. Kalau dia lebih tumpat, jadi dia akan terus ke bawah. Jadi maksudnya kunci itu paling tumpat. Kalau paling tumpat, lebih tumpat, dia akan tenggelam. Okey, lengkapkan ayat di bawah. Objek dan cecair yang macam mana daripada air akan timbul. Kalau timbul di permukaan air, kurang tumpat ke lebih tumpat? Timbul. Kalau timbul, kurang tumpat ke lebih tumpat? Kurang tumpat. Ya, memang jawapan itu sajalah. Kalau dia tenggelam, dia lebih tumpat. Ya, senang. Okey, aplikasi. Kita ada 2 muka surat lagi. Kita habiskan dia ya. Tulis hari Isnin. Hari ini 16 Ogos 2021. Untuk makluman, sesi ini dirakam ya. Jadi murid-murid boleh tengok balik selepas ini. Jadi kamu tengok dalam akuarium ini, siapa di atas? Siapa timbul? Bola pingpong. Bola pingpong. Siapa yang tenggelam? Siapa yang tenggelam? Tengok gambar. Ada Siput. 2 benda dekat sini. Okey, dia bukan siput dah, cangkerang. Cangkerang dengan apa lagi bawah ini? Pasir. Pasir. Okey, bagus. Jadi pasir dengan cangkerang akan tenggelam. Okey, mengapakah buah pingpong timbul? Bila perkataan timbul, kamu mesti cakap lebih tumpat ke kurang tumpat? Kurang tumpat. Ya, itu saja. Senang-senang. Buah Okey, pingpong. buah pingpong kurang tumpat daripada air. Sekejap. Ada, kita teruskan. Bola Okey, pingpong. jadi nombor 2. Cadangkan satu bahan yang akan tenggelam. Dari sini, siapa yang tenggelam? Cingkegang. Siapa yang tenggelam? Cingkegang. Cangkerang ataupun Pasir. Kenapa? Kerana ia lebih tumpat daripada air. Kalau tenggelam, lebih tumpat. Senangnya. Okey, akhir sekali, ini ialah pelampung keselamatan. Pelampung keselamatan dapat menyelamatkan nyawa kerana sebab dia boleh timbul ke sebab dia boleh tenggelam? Kenapa? Dia boleh selamatkan nyawa sebab dia boleh timbul ke dia boleh tenggelam? Sebab dia boleh timbul. Ya, sebab ia boleh timbul di atas permukaan air. Jadi kalau dia timbul di atas permukaan air, kita boleh bernafas. Jadi soalan muka surat terakhir. Kita boleh habis awal kelas hari ini, tapi kamu belum dapat buku lagi. Jadi hari ini masih 16 Ogos. Jadi tengok cerita sekarang, dia letak telur di dalam air.
Kalau tengok telur di dalam air, memang dia akan berada di dalam air. Kalau dia berada di dalam air, dia akan tenggelam. Kalau tenggelam, lebih tumpat. Boleh ikut ya, sikit lagi. Perhatikan aktiviti A, bandingkan ketumpatan air dengan telur. Bandingkan ketumpatan air dengan telur. Jadi sekarang telur itu lebih tumpat ke kurang tumpat? Kurang tumpat. Ia tenggelam. Jadi lebih tumpat ke kurang tumpat? Lebih tumpat. Lebih tumpat. Telur lebih tumpat daripada air. Sikit lagi. Okey, lepas itu apa kita buat? Kita letak garam. Kita aduk. Dan dia, istilah yang digunakan ialah aduk. Kita kacaukan dia, aduk. Jadi teng-teng, kamu tengok dia sudah timbul. Jadi sekarang kalau ini timbul, siapa lebih tumpat sekarang? Kalau telur sudah timbul, siapa lebih tumpat? Yuyu. Sikit lagi. Kalau telur ini timbul, jadi sekarang siapa lebih tumpat, siapa lebih berat? Jadi yang lebih tumpat sekarang ialah air. Kenapa air tiba-tiba boleh jadi lebih tumpat? Sebab kita tambah garam. Mengapakah telur timbul? Sebab telur kurang tumpat daripada air. Kenapa sekarang dia timbul? Sebab dia kurang tumpat. Sentiasa jawab, kalau dia timbul, kurang tumpat. Kalau dia tenggelam, lebih tumpat. Macam mana air boleh jadi lebih tumpat? Kita tambah apa? Kita tambah garam. Garam. Bagaimana air boleh jadi lebih tumpat? Tambah garam. Soalan terakhir, mana satu lagi yang boleh buat air lebih tumpat? Gula, minyak masak, susu pekat ataupun pasir. Gula. Yang kita sudah belajar ialah Gula. Okey, susu pekat pun manis kan? Cikgu pun tak tahu. Jadi kalau nak pastikan ini, kita kena cuba. Okey, jadi hari ini kita belajar tajuk macam mana buat air lebih tumpat. Kita dah habis ya. Cikgu henti sekejap. Jadi hari ini kita belajar macam mana kita buat air lebih tumpat. Iaitu kita tambah apa? Kita tambah apa kita tambah? Garam ataupun kita tambah? Gula. Gula. Lepas itu kamu mesti tahu kegunaan dia. Tadi tanya jawab. Kalau dia kurang tumpat. Kalau dia tenggelam, dia lebih tumpat. Itu sahaja. Okey, jadi kita nak ambil gambar. Jadi Izara, Ariana, Syazwani, sila buka mic. Sila buka mic pula. Sila buka kamera. Lepas itu Zikri. Zikri ke? Kena tengok muka. Kalau tidak, cikgu ingat Ariel tu. Tengok muka. Okey, semua orang. Izara, kamu seorang saja kan hari ini? Ya. Okey, tidak apa. Jadi semua orang tengok depan. 1, 2, 3. Okey, tunggu sekejap. Kita ambil sekali lagi. Kita ambil sekali lagi. Sedia. 1, 2, 3. Okey. Jadi untuk hari ini kamu sudah belajar tapi kamu belum membuat kerja kan?
Okey, lepas ini habis, cikgu akan letak buku di pondok. Jadi nanti kamu orang boleh ambil ya. Jadi lepas ini kamu boleh ambil buku di pondok. Ada apa-apa nak tanya? Jadi kita habis lebih awal lah supaya kamu ada masa untuk buat kerja. Boleh semua? Fahim bangun sudah? Nanti buat kerja? Ya, bangun sudah. Ya, bagus. Tahniah semua kerana hadir. Okey, cikgu akan stop recording. Jadi kalau macam itu, kita jumpa lagi selepas ini. Lepas kita habis, kamu boleh ambil buku dekat pondok. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua. Terima kasih semua.